Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini tuan-tuan, mukadimah kita akan ulas tentang belanjawan 2023 ataupun lebih dikenali sebagai bajet 2023. Banyak orang memberi ulasan, kita pun melihat ulasan-ulasan yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi. Tetapi ramai juga pakar-pakar yang bak kata orang tu tak faham tentang ekonomi tetapi turut mengulas. Jadi banyaklah sebenarnya benda-benda yang baik yang dapat kita garap daripada belanjawan yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan mungkin malam ni kita boleh bincangkan apa yang kita rasa bagus dan apa yang mungkin boleh ditambah baik. Kita boleh ulas supaya lebih ramai yang faham. Satu bagusnya saudara, saya nampak belanjawan ini jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau tidak mengambil sikap populis. Kalau kita lihat mungkin kalau sebelum ini banyak apa yang dilaung-laungkan lebih kepada pendekatan yang lebih populis. Namun hari ini kita tengok banyak daripada keputusan yang dibuat lebih kepada menjaga kepentingan negara. Dari segi skim kesihatan madani untuk B40 mereka akan dapat medical card untuk pergi ke klinik swasta dan juga GP. Ini satu benda yang agak bagi saya positif dan sudah pastilah kaki tangan kerajaan mereka gembira kerana mereka mendapat RM700 bonus untuk hari raya, dan untuk yang pensioner dia dapat RM350. Itu pun ada orang bising. Dia kata takkan kaki tangan kerajaan je dapat, swasta, kami yang swasta tak dapat. Saya pun tak faham macam mana ada rakyat Malaysia masih lagi bertanya soalan ini kepada kerajaan. Tapi bagi yang betul-betul blur ni, saya beritahulah, kaki tangan kerajaan tu dia kerja dengan kerajaan. Jadi untuk bonus ke bantuan Aidilfitri kepada kaki tangan kerajaan, memanglah kerajaan umum. Tapi untuk orang yang kerja dengan KFC ke, kerja dengan McDonald ke, kerja dengan bank ke, kerja dengan swasta, tunggulah majikan kalian yang mengumumkannya. Jadi kalau boleh soalan macam ni, janganlah ditanya lagi. Kenapa kerajaan tak naikkan bonus untuk swasta? Sebenarnya ada bank bagi bonus berbulan-bulan. Ada syarikat swasta bagi 2-3 bulan. Dulu bank ada sampai 7-8 bulan pun pernah, tuan-tuan. Jadi itu mungkin mukadimah saya pada malam ni. Sesiapa yang ada soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan tuan-tuan di talian 011 3595444. 011 3595444. Satu benda lagi yang saya rasa sangat bagus, yang sebenarnya kalau dibenarkan keluar KWSP ni, duit yang kerajaan kena belanjakan tuan-tuan, bukan duit yang kerajaan kena belanja, bukan duit yang kerajaan kena belanja, duit pencarum yang dikeluarkan kalau dibenarkan secara pukal macam dulu, sekali keluar ni tuan-tuan 40 bilion. 40 bilion. Benda tu baguslah, dia boleh bak kata orang tu dia macam inject stimulus package, dia akan menyebabkan rakyat ada kuasa membeli yang besar. Tetapi ramai yang tak perasan bila mana Datuk Seri Anwar mengumumkan, dia umumkan selepas ni kita tak payah
Maknanya anak-anak muda kita khususnya yang baru ambil lesen motosikal B2 dan mereka yang nak ambil PSV yang untuk e-hailing dan sebagainya. Bas taksi. E-hailing Bas taksi. Bas taksi segala macam semua sekali. Ni semua sekali B40 tuan-tuan Mereka tak perlu bayar kerana kerajaan akan bayar sepenuhnya. Dan ini menelan belanja 40 bilion. Maknanya tuan-tuan kerajaan bukan hanya tadi dah bagi, kalau nak ikutkan yang dia bagi pada e-hailing dan juga kepada buat lesen percuma, itu pun dah sama value dengan mengeluarkan duit KWSP 40 bilion. Ada tambahan lagi sebanyak RM500 dimasukkan ke dalam akaun anda, iaitu orang yang telah mengeluarkan duit-duit KWSP kali pertama, kali kedua, kali ketiga. So kalau tiap-tiap tahun kita dapat daripada kerajaan melalui kaedah ini, maka tuan-tuan punya simpanan ni akan grow back, akan bak kata orang tu, banyak balik. Ini satu benda yang saya rasa sangat-sangat bagus lah. Kalau Dato' Sri Anwar ambil pendekatan populis, apa yang rakyat nak semua dia bagi, kan? Tetapi ianya akan menjejaskan negara di jangka masa yang panjang. Kalau kita tengok hari ini perubahan yang ketara, geng-geng Perikatan Nasional pula tiba-tiba menjadi populis. Tiba-tiba nak itu diberikan, ini diberikan, sedangkan dulu ketika mereka memerintah, mereka tahu ianya tidak boleh dilaksanakan. Antaranya contohnya tuan-tuan, saya nampak Dato' Sri Anwar Ibrahim begitu risau, takut bebanan kepada rakyat Malaysia. Kita tahu bahawa rakyat Malaysia hari ini begitu terbeban dengan kenaikan harga barang, dengan kadar inflasi yang tinggi, dengan kos sara hidup yang tinggi, dan kemudian dari segi ekonomi pun kita dalam proses pemulihan. Dalam proses pemulihan belum betul-betul dapat, bak kata orang itu, keluar daripada kesan akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga lockdown setengah masa yang dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin Yassin dulu. Namun kita lihat kerajaan, walaupun kita contohnya lah seperti GST, memang negara ni memerlukan GST, namun alhamdulillah seperti mana yang saya sendiri setuju, GST ni penting bagi negara kerana beza antara GST, contohnya kutipan GST tahun 2017 kita kutip 44.3 bilion tuan-tuan, berbanding dengan sebelum ni kutipan terakhir SST secara sempurna ialah pada tahun 2014, kita kutip hanya 18 bilion. Perbezaan lebih kurang 26.3 bilion. Maknanya tiap-tiap tahun ni lebih kurang 30 bilion kita hilang kerana perbezaan GST antara 2016 dengan 2017 lebih kurang 3.9 bilion. Jadi tuan-tuan, kita negara memang perlukan GST, namun kerajaan alhamdulillah kerajaan begitu bertimbang rasa. Walaupun kita perlukan GST sekarang, kerajaan menangguhkan dulu GST kerana kita belum lagi berada dalam keadaan yang kondusif untuk GST itu dilaksanakan. Ini satu benda yang bagi saya sangat bertimbang rasa yang dilakukan oleh kerajaan. Namun ada juga cukai-cukai, bak kata orang tu, cukai untuk barang-barang mewah. Yang ini maknanya dia akan mengikut pendekatan Islam. Pendekatan Islam contohnya macam zakat. Kita ambil daripada orang yang kaya, kita berikan kepada orang yang memerlukan. Ini pendekatan yang Islam ambil. Kita cukai ataupun kita ambil zakat daripada orang kaya, kita berikan kepada orang yang miskin. Jadi mungkin dengan pendekatan ini kita boleh kurangkan bebanan kawan-kawan. Dan kalau kita lihat macam
B40 juga M40 pun sama M40 sorry bukan B40 M40. Cukai yang mereka dikenakan ke atas mereka pun diturunkan sebanyak 2% tuan-tuan 2% ni besar saudara sangat besar kesan dia. Okey. Kalau kita tengok apa lagi yang bagus. Mungkin ada jugalah orang yang merungut kerana mereka mengharapkan KWSP contohnya mereka mengharapkan KWSP dapat dikeluarkan. Namun KWSP tidak dibenarkan untuk dikeluarkan. Tetapi jadi sebab kita dah 4 kali tuan-tuan bukan sekali dapat pengeluaran pengeluaran yang di pohon ni ialah pengeluaran untuk kali keempat. Selepas kita keluarkan air Sina, kita keluarkan air Citra 1, air Citra 2 mereka minta pengeluaran ini untuk kali keempat, tapi tidak diizinkan oleh kerajaan kerana kita tak nak bak kata orang tu simpanan hari tua tu berada pada tahap yang terlalu rendah. Maka kerajaan mengambil inisiatif tuan-tuan mengambil inisiatif untuk berusaha menambahkan simpanan hari tua yang telah kita keluarkan 3 kali tu. Jadi tiap-tiap pencarum diberikan lebih kurang RM500 dimasukkan terus ke dalam akaun mereka masukkan terus ke dalam akaun mereka. Jadi kalau tahun ni diberikan 500, kalau tahun depan dapat 500. So dalam tempoh 10 tahun dah ada 5,000 tambahan, dan kalau campur dengan dividen yang tuan-tuan boleh collect, ini sudah pasti akan banyak membantu. Selain daripada itu juga kita lihat dari segi collaboration TVET dengan syarikat gergasi dan MNC ini banyak juga dilakukan oleh negara-negara lain negara-negara maju macam Germany, Korea memang sudah pun dibuat kolaborasi dengan kerajaan dengan syarikat gergasi dan MNC, dan mereka yang ambil maknanya terlibat pun juga dibayar tuan-tuan oleh PESO sebanyak RM600. Ini benda ni bagi saya sangat positif. Begitu juga ada pandangan daripada TikTokers juga yang memuji, macam Liana Mazuki memuji tentang dana wakaf Madani bernilai 1 bilion dengan kolaborasi syarikat swasta khusus untuk pembangunan Islam buat masjid, buat tahfiz, buat college Islam dan sebagainya. Kemudian yang paling menarik sekali yang tak pernah dapat kita buat sebelum ni, kita lihat dari segi mereka yang berhadapan dengan kebangkrapan. Untuk mereka yang berhadapan dengan kebangkrapan 50,000 ke bawah, secara automatik mereka dirilis daripada status bankrupt. Ini membolehkan mereka boleh cari makan macam biasa, boleh bekerja, boleh dapat gaji, boleh buka akaun, boleh pergi luar negara. Mereka kembali menjadi orang biasa, tidak lagi terkongkong. Kemudian dari segi kenaikan duty untuk industri vape, tuan-tuan, ini lebih baik daripada saya ada sedikit perbezaan pandangan tentang generation endgame. Bagi saya langkah kerajaan kutip hasil daripada vape ini lebih baik, sebab duit ni boleh digunakan untuk bantu balik MOH untuk memperkasakan klinik dan juga hospital kita. Cuma kalau kita
izinkan gig ini diteruskan ataupun generation end game ini diteruskan, ianya sudah pasti akan menyebabkan kalau ikut gig yang dilaksanakan oleh Khairi Jamaluddin dulu, dia nak laksanakan pengharaman rokok, pengharaman vape untuk semua yang lahir selepas 2007. Cuma yang kerajaan nak buat ni kita tunggu apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan, bentuk dia macam mana kan. Bagi saya kalau boleh jangan ada sebarang bentuk diskriminasi. Kalau boleh jangan ada sebarang bentuk diskriminasi. Kerana kalau yang nak dilaksanakan oleh KJ dulu, sampaikan anak-anak kita yang lahir selepas 2007 kerja dekat tempat yang ada jual rokok, tempat yang ada jual vape pun tak boleh. Jadi driver lori, driver van untuk produk-produk ni pun tak boleh. Memang naya lah kat dia orang ni kan.